Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi kesyukuran kita rafa'kan kepada Allah atas nikmat serta limpahan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan kita dapat bersama-sama untuk siri yang kedua, iaitu kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang mana kita sudah memulakan bab berkaitan dengan puasa. Ya, kita pada pengajian yang semalam kita sudah bincangkan pengenalan berkenaan dengan kitab, iaitu buku ni terjemahan yang mana boleh didapatkan di pasaran. Setakat ni belum ada yang hubungi saya lagi lah macam mana nak dapatkan kitab ni. Terjemahannya sangat bagus, yang mana bahasa Melayu moden, dan insya-Allah dia tidaklah melibatkan perbincangan yang perbahasan ataupun bahasa yang memendingkan kepala, bahasa sesuai dengan bahasa moden kita. Jadi begitulah, yang mana kalau kita lihat dari segi sudut perbahasannya yang semalam kita sudah bincangkan, yang pertama iaitu syarat sah puasa ni mestilah 30 Syaban tu lengkap bulannya. Kalau tak nampak bulan pada ketika itu, iaitu bulan pada 29 malam, iaitu sama ada besoknya 30 Syaban ataupun 1 Ramadan. Dan pada 29 Syaban tu besoknya tak nampak ada bulan, maka dilengkapkan 30 hari. Dan manakala untuk dari segi sudut tak perlu lagi dah 30, tak perlu tengok lagi dah anak bulan. Sebab apa? Dalam Islam dia ada hanya 30 hari saja. Islam dia tak ada 31 hari. Kalau Masihi dia ada lebih daripada 30 hari. Ini kita kata 29 ataupun 30. Begitu juga dalam kitab-kitab dia sebut dalam Islam tak mungkin ada 28 hari, tapi Masihi ada 28 hari. Itu pun satu bulan saja, iaitu bulan Februari tahun langkah. Ya. Baik, ada sedikit pembetulan yang saya nak sebutkan lepas, iaitu tentang kita nak mengabsahkan puasa pada esok hari, iaitu mesti dengan ru'yah. Ru'yah ni ijma' mana-mana mazhab sekalipun. Even dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok memang ijma' di kalangan para ulama, memang itulah yang mana ianya ru'yah. Cuma beza pendapat dalam mazhab Syafi'i antara Imam Ramli dan begitu juga Imam Ibn Hajar, iaitu boleh tak kita berpegang pada ahli falak, hisab. Ya, kalau zaman sekarang ni panggil hisab lah. Maka kata Ibn Hajar, saya semalam saya kata Imam Ibn Hajar kata boleh, Imam Ramli kata tak boleh. Saya tersilap terbalik. Yang kata boleh iaitu ahli tanjim ataupun ahli falak, ahli bintang, yang mana tahu tentang turun naik bintang dan sebagainya. Kalau pakar mengatakan di sini ada soalan tanya, Tok Fakir kata tentang khilaf matlaq tu. Matlaq tu boleh bincang pada siri yang lalu, boleh rujuk balik pada video tu. Khilaf matlaq tu macam mana? Ya, jadi saya terbalik semalam yang kata yang boleh berpegang pada ahli falak ataupun ilmu falak walaupun tanpa ru'yah, iaitu Imam Ramli. Semalam saya kata Imam Ibn Hajar, tapi saya ternyata saya silap. Saya manusia biasa, minta maaf. Saya rujuk balik, alamak tersilap terbalik. Dia confuse kadang-kadang.
Ya, manakala Imam Ibn Hajar kata boleh, tapi la yujzi'uha, maksudnya puasa tak sah kalau kita berpegang pada ahli hisab ataupun falak. Kalau falak kata nampak, tak nampak dengan mata kita, tapi ahli falak kata nampak, tak boleh puasa, kata Imam Ibn Hajar. Tapi kata Imam Ramli kata kalau tak nampak tapi ahli hisab ataupun ahli tanjim ataupun ahli falak kata nampak, ikut kiraan dia lah, maka Imam Ramli kata boleh. Ya, dan begitu juga kalau kita kata masafah untuk membezakan antara dua matlak. Matlak apa? Tempat terbitnya bulan berbeza. Macam contoh Selangor, terbit bulannya berbeza. Begitu juga dengan terbit bulan dekat Johor, tak berbeza. Kita dapat tengoklah beza antara terbit matahari, tenggelam matahari, terbit bulan, itu tak beza. Kalau kita nampak lah, kalau subuh Selangor lain, Johor lain, beza 2-3 minit. Itu. Ya, saya silap sikit tentang masafah. Imam Ibn Hajar dikata masafah qasar. Sebenarnya saya buka balik dalam kitab, sebahagian kita Imam Ibn Hajar termasuklah Minhajul Qaum pun kata tidak lebih daripada 24 farsah. 24 farsah tu sama juga seperti Imam Ramli, iaitu lebih kurang dalam 100 lebih kilometer, 130, 140 macam itulah. Ya, jadi untuk membahaskan lebih dalam tentang perbezaan matlak dan apakah hukumnya, kita sudah bincangkan secara detail pada hari semalam, dan boleh rujuklah pada video yang lalu. Dan saya mohon maaf atas kekhilafan dan kesilapan yang tak dapat saya lepaskan. Saya manusia biasa, dan insya-Allah saya akan hari ke hari saya akan cek balik, kalau ada silap saya betulkan balik. Maklumlah dah makin berusia ni, kadang-kadang duduk kat rumah ni dah hari ke-5, hari ke-7, berapa lama dah, hari ke-7, hari ke-6, tepu otak ni dah. Ya. Jadi alhamdulillah ada program, kita ada teknologi zaman sekarang ni. Kalau zaman dulu tu kuarantin tu tak tahu buat apa, baca buku, baca khabar, TV, itu yalah. Kita sekarang ni ada internet, ada Facebook, ada buku online, boleh ceramah online dan sebagainya. Alhamdulillah kita ada macam-macam wasilah untuk mengelakkan rasa kebosanan dalam jiwa kita. Baik, ada sedikit perbincangan yang saya nak bincangkan. Ini beberapa permasalahan yang dibangkitkan oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab Al-Minhajul Qawim. Ya, dalam syarahnya dia kata, dia syarah kitab Muqaddimah Ad-Ramiyah, dia kata kalaulah kata seseorang itu berpuasa sehari lebih awal, katakanlah di tempat, satu tempat, katakanlah A ni, katalah kita ambil nama seseorang tu Ahmad. Ahmad ni dia duduk kat Mekah, dan kat sana puasa sehari lebih awal daripada Malaysia. Matlak berbeza kan. Ini bukan 25, 24 farsah lagi. Ini dah beribu-ribu farsah dah ni. Ya. Jadi ketika dia balik Malaysia, penduduk Malaysia telah pun menyambut 1 Syawal. Ya. Sana puasa lebih awal. Ya. Tapi bila dia balik Malaysia pada penghujung Ramadan, ya, sepatutnya besok dia nak puasa hari ke-30. Katakanlah dekat Arab Saudi dia dah berpuasa selama 29 hari. Jelas So hari 29 tu dia pergi naik kapal terbang malam, sampai sana siang. Dan dia ingat dia niat puasa lah. Dia niat puasa daripada kapal terbang lagi sampai ke airport dia subuh. Sampai dia kata Malaysia hari ni tak puasa. Malaysia hari ni tahun ni puasa 29 hari. Tapi Saudi selama 30 hari. Dia nak ikut Saudi punya ke nak ikut Malaysia punya? Ya, padahal mula-mula dia puasa dulu, dia tak ikut Malaysia, dia ikut Saudi. Saudi kata puasa awal, besoknya baru Malaysia puasa. So okey, dia puasa sebab tempat dekat sana. So dia balik hari ke-30 tu, patut Saudi puasa hari ke-30. Saudi tak nampak bulan. Malaysia pula 29 nampak bulan. Jadi Ramadan tak cukup 29 hari. So Saudi puasa 30 hari, Malaysia 29 hari, dan hari ke-30 bagi Saudi adalah 1 Syawal bagi Malaysia. Dan dia pula nak ikut tempoh dekat Saudi ataupun dekat Malaysia. Di sini kata Imam Ibn Hajar, kena ikut tempat yang dia berada ketika itu. So tempat berada dekat situ, maka dia diwajibkan berhari raya. Tak boleh dia nak puasa, Saudi 30, saya awal puasa ikut Saudi.
So kalau puasa Saudi puasa 30 hari, saya kena ikut 30 hari lah. Awak beraya-beraya lah, saya nak puasa. Tak boleh, haram, berdosa. Sebab apa? Dia dikira sudah berpuasa pada hari raya. Sedangkan jelas hadis Nabi SAW melarang kita berpuasa pada hari raya Aidul Fitri dan begitu juga pada hari raya Aidul Adha. Jelasnya. Jadi ikut di mana tempat dia berada. Sama jugalah waktu solat kan. Waktu solat kita bermusafir nak kapal terbang, ustaz nak ikut tempat yang kita berada sekarang ke, ataupun ikut waktu Malaysia. Ikut waktu kita sampailah, katakanlah kita dalam perjalanan sampai dekat ruangan udara India, melepasi sempadan India, ikut waktu India. Tapi kita senanglah, tak ada masalah. Kalau dulu tu orang dulu tu ikut tempat di mana laut dia berada tu. Macam mana nak tengok? Matahari lah. Matahari kalau sudah tergelincir matahari zuhur dah masuk, bukan dia ikut tempat dia start bertolak tu, tak ada. Jadi sekarang ni kita tak ada masalah kalau kita nak solat dalam kapal terbang, tak tengok matahari, tak pandai tengok matahari, maka berpegang pada jadual yang telah ditetapkan dalam flight. Flight dah terangkan macam mana pukul berapa, sekian pukul berapa dan sebagainya. Jadi senanglah, ya. Dan ada juga permasalahan yang seterusnya, situasi kedua, ya, seseorang telah berpuasa di Mekah sehari lebih awal dari Malaysia. Sama juga situasi pertama, ya. Baik, apa kata dia? Kita ambil kat Mekah lah, satu tempat, ya, dia kata Baladur Ru'yah, maksudnya Ramadan pertama tu lebih awal daripada tempat yang dia nak pergi musafir. Kata Imam Ibn Hajar, bila ketika pergi ke tempat negeri yang tak nampak tu, maksudnya dia pergi kat sana, orang sana masih berpuasa 30 hari. Malaysia puasa satu hari awal, ya, dan dia pun dekat Saudi puasa 30 hari lengkap. Dan katakanlah Malaysia, negara satu lagi yang dia nak pergi tu pun puasa 30 hari, tapi lewat sehari daripada Saudi. Kita ambil senang lah, Saudi Malaysia senang lah, ya. Kalau cakap Nicaragua, tak tahu juga kat mana kan, ya. Jadi bila kita sebut tentang tu, dia puasa sehari lebih awal dan Malaysia lewat sehari awal daripada Saudi. Pada hari 30 Ramadan dekat Saudi, dia nak balik ke Malaysia. Kononnya, okey, besok nak beraya dekat Malaysia. InsyaAllah Malaysia tak cukup 30 hari kot, 29 hari. So 29 hari, besok raya sama-sama dengan Saudi lah. Dia assume macam tu. Tapi malang ya, bila sampai dekat Malaysia, Malaysia tak berhari raya ikut Saudi, sebab Malaysia 29 Syaban tu tak nampak, 29 Ramadan tak nampak nak bulan Syawal. Apa perlu dibuat? Macam mana nak selesaikan masalah ni? Adakah dia wajib berbuka? Pasal apa? Dia dah cukup puasa 30 hari dah. Mana ada Ramadan 31 hari. Tapi kalau dia nak berbuka, tak boleh pula dekat tempat yang dia berada tu sedang berpuasa hari ke-30. Sebab apa? Masih lagi tak nampak anak bulan. Jadi what he supposed to do, apa yang patut dia buat? Baik, kata Imam Ibn Hajar, dia wajib berimsak. Dia wajib berimsak dan dia tak boleh makan. Dia kena tahan. Maksudnya imsak itu untuk menjaga kehormatan, maksudnya menghormati orang berpuasa ketika itu. Dan diimsak ketika itu dengan tujuan tidak mahu menyambut hari raya. Ya. Maka pada hari itu dia berpuasa 31 bukanlah niat Ramadan, tapi niat imsak saja. Niat dia saja aku imsak. Ya, tapi ada juga pendapat, tak silap saya Imam Ramli kata boleh iftar, boleh berbuka puasa, tapi menyuruk-menyuruk. Tapi iftar itu bukanlah dengan niat sengaja untuk menyambut hari raya, tidak. Sebab apa? Dia bulan Islam tak mungkin 31 hari. Tapi kalau ikutkan pendapat dalam kitab-kitab yang biasa saya tahu, dia kata pada hari ke-31 bagi kita, tapi rakyat Malaysia pula hari ke-30. Yang maksud di sini adalah dia wajib imsak, tapi bukan niat puasa Ramadan. Ya. Pasal apa? Untuk menghormati keadaan itu. Dan dia tak boleh berhari-raya. Sebab apa? Ikut tempat yang dia berada tu. Macam disebutkan, solat di mana tempat kita berada. Walaupun kita daripada Malaysia, berjalan sampai kat sana, ikut waktu sana. Waktu sana zuhur lah. Jadi kita kat situ, sana puasa. Tak boleh raya-raya. Atau masyarakat Malaysia sedang beraya, kita pula masak makan lemang, makan ketupat. Oh ya, aku dah beraya lah, kau puasa lagi. Tak boleh, haram. Itu situasi yang kedua. Baik, apa kata lagi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala? Katakanlah seorang itu bermusafir, ya,
atau mana-mana negara iaitu yang berpuasa lebih awal daripada tempat asal dia. Ya. Baik, ketika sampai di situ penduduk itu telah berhari raya, sedangkan dia berpuasa hari ke-29. Katakanlah Malaysia tu puasa sehari lebih awal. Sehari lebih awal ataupun sehari 2 hari lebih awal. Ya, sebab apa? Kalau kita tengok dalam kitab Hasyiah Syarwani, dia kata, begitu juga dalam Mughni Muhtaj, dia kata tempat yang berlain dan matlaq, dia boleh beza 2 hari. Dia boleh beza 2 hari. Ya, tak mungkin beza lebih 3 hari. Ya, maksudnya kalau kita nak tengok beza 2 hari itu, katakanlah kita berada dekat Mekah, dekat Saudi. Saudi ni lewat puasa daripada tempat kita. Katakan Malaysia puasa dulu, Saudi puasa lambat. Dan kita sudah berada dekat Saudi selama 28 hari, dan 28 hari kita nak pergi balik Malaysia. Dan Malaysia sehari 2 hari lebih awal puasa daripada kita. Dan bila kita sampai, kita assume masuk hari ke-29. Maksudnya hari ke-29 tu kita berpuasa, lengkaplah puasa Ramadan kita. Ya, dan kita anggap Malaysia ketika itu puasa hari yang ke-30. Rupa-rupanya Malaysia ketika itu bukan 30 anak bulan nampak, jadi 29 hari saja. Jadi rakyat Malaysia berpuasa selama 29 hari. Tapi kita ni lewat dia ni pula Ahmad lewat sehari daripada Malaysia. Maka dia sampai kat Malaysia baru puasa 28 hari. Macam mana nak buat tu? Kata Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Minhajul Qawim, dan betul dalam kitab-kitab yang lain, dia kata dalam hal ini apa yang perlu dibuat, walaupun dia sampai 28 hari, dia kurang 1 hari lagi. Ingat, puasa Ramadan tak 28 hari, 29, 30, itu saja. Ya. Jadi dia sampai kat Malaysia, sedangkan dia ada 1 hari lagi Ramadan yang dia belum berpuasa. So apa perlu dibuat? Sampai kat Malaysia, dia kena berbuka, dia tak boleh berpuasa. Dia kena sama-sama meraihkan. Sama-sama meraihkan dengan orang kampung dia, makan, pergi ni, pergi beraya dan sebagainya. Tapi yang 1 hari tu nak cukupkan 29 hari, dia wajib qada selepas raya. Tak kira lah bulan Syawal ke ataupun bulan apa, yang penting sebelum masuk Ramadan yang baru. Tapi lebih afdal, lebih sebaiknya mestilah diqada secepat mungkin. Ya. Ini situasi yang mana kalau kita kata mungkin kita boleh nampak dari segi sudut permasalahan lah. Contohnya macam ya tadi 28 hari, Malaysia 29 hari, dia 1 hari. Jadi disebabkan mengikut tempat yang dia raikan itu, maka dia wajiblah untuk berpuasa, tidak berpuasa dan berbuka pada hari itu. Baik, kita buka pada matan yang seterusnya. Ya. Jadi saya belum buka lagi apa OBF, OBC punya apa. Maksudnya kalau boleh share tu nampak sekali lah PDF tu apa kan. Tapi tak apa, kita bincangkan saja. Kita maksudkan saja apa yang boleh kita dengar sajalah, dengar. Ya. Baik. Okey. Yang seterusnya, dekat saya ni ada Hasyiah Al-Jarhazi. Dia hasyiah syarah kepada syarah Imam Ibn Hajar. Bagus ni. Ya. Dan ada sebenarnya orang kata, ustaz baca kitab Bushrul Karim ni payah sikit lah. Dia punya ibarahnya detail dan agak payah sikit bahasa dia. Saya akui betul ada sedikit kepayahan. Jadi macam mana, saya sarankan sebelum nak faham kitab Muqaddimah Hadramiyah lebih dalam, pertama talaki dulu matan, itu lagi bagus. Talaki dulu matan, ya, dah ada asas, barulah kita boleh baca syarah. Maka sebelum pergi ke Bushrul Karim, saya sarankan baca Al-Minhajul Qawim. Minhajul Qawim apa? Iaitu syarah daripada Imam Ibn Hajar. Dia lebih mudah sikit bahasa dia, ringkas dan padat dan mudah dipahami. Ya, itu saja yang boleh kita katakanlah. Baik. Disebutkan sini dia kata, kita baca qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain wa li sihhati shaumi syurutun al-awwalu an-niyyatu wa li kulli yawmin wa yajibu at-tabyitu fil fardi duna an-nafli fatujzi'uhu niyyatuhu qabla az-zawal. Kita berhenti kat situ dulu. Ya. Dia kata wa li sihhati shaumi syurutun. Maksudnya sah puasa itu ada beberapa syarat. Iaitu syarat sah puasa ni ada beberapa syarat, iaitu dekat sini Muqaddimah Hadramiyah disebut ada 7 syarat yang mesti dipenuhi. Ya. Ada yang sebut syarat sah dan ada syarat wajib.
ataupun rukun dan sebagainya. Tapi digabungkan terus, dia kata sahnya puasa bergantung kepada beberapa syarat. Al-awwal, yang pertama, an-niyah, iaitu niat. Niat itu adalah penting. Pasal apa? Sebab menurut jumhur niat itu penting, sebab jelas dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanya saja amalan itu sah dengan niat. Ya, maka itu disebutkan tentang kepentingan niat. Niat itu penting. Baik, niat itu wajib di dalam hati dan sunat dilafazkan. Sunat dilafazkan apa? Sahaja aku berpuasa esok hari fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala, ataupun saya lupa, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, saja aku berpuasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu yang tak lafaz pun tak apa, yang penting dalam niat hati itu adalah wajib. Ya. Baik, Muhammad Syarif dia kata, ustaz kalau puasa 28 hari kena qada puasanya kah? Ya betul, saya dah jawab tadi dah. Mungkin tak dengar kot. Katakanlah dia 28 hari, ada soalan, minta maaf saya mencelah sikit. Katakanlah dia dekat Uganda puasa 28 hari. Sampai kat Malaysia dia ingat nak puasa yang ke-29, tapi rakyat Malaysia dah raya dah. Boleh tak dia puasa? Tak boleh, haram. Dia kena beraya ikut tempat negeri yang disampai tu. Tanah air di Malaysia lah kan. Tetapi yang 29 tu dia hutang satu, qada pada hari yang lain. Baik. Diwajib dalam hati, ya. Dan sama ada wajib pada puasa fardu dan puasa sunat. Likulli yaumin, pada setiap hari. Maksudnya mestilah dia berniat pada setiap malam, pada setiap hari. Masuk sebelum masuk siang, sebelum masuk fajar. Ya, seperti mana berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik. Katakanlah dia berniat untuk pada Ramadan yang pertama, awal Ramadan yang pertama, untuk satu bulan Ramadan. Katakanlah dia kata malam tu saja aku puasa bulan Ramadan selama sebulan. Kata sah ke tidak? Menurut Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, la takfi li ghairi al-yaumil awwal. Dia tidak sah kecuali pada hari pertama sahaja. Tetapi di sisi ulama mazhab Maliki sah, boleh. Sebab itu disebutkan dalam banyak kitab, termasuk dalam kitab Bushrul Karim, ya, antara syarah kitab Muhti Mahadramiyah, dia kata diharuskan kita bertaklid kepada mazhab Imam Malik yang mengatakan boleh pada malam Ramadan yang pertama kita berniat puasa sebulan penuh, dibolehkan. Itu pasal apa? Untuk lebih berhati-hati. Namun walaupun kita berniat sebulan lebih awal, sebulan penuh, ya, takut ada hari yang kita terlupa, maka sah di sisi Imam Malik, maka kita boleh bertaklid Imam Malik seperti mana disahkan dan diabsahkan dan dibenarkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab mutaakhirin. Begitu juga kitab mutaqaddimin. Maka di sini kita tidak lupakan untuk berniat pada setiap malam. Kalau boleh, walaupun dah niat sebulan, kalau boleh kita jangan lupa. Baik. Okey. Baik, kalau mana kita lihat di situ takut-takut terlupa. Takut-takut terlupa lah, maka kita pakai mazhab Maliki. Dia sebut wayajibut tabyitu fil fardhi, maksudnya hendaklah berniat pada waktu malam sebelum pada puasa yang fardu. Puasa fardu dia mesti berniat sebelum terbit fajar. Fajar shadiq, iaitu dalam erti kata sebelum masuk subuh. Itu yang sangat penting. Yang mana kalau kita lihat, tak boleh kita serentak dengan subuh. Allahu Akbar, Allah, kita niat sahaja aku puasa, tak boleh. Maka di sisi ulama mazhab Syafi'i tidak sah sama sekali, boleh dikatakan ijma' di kalangan para ulama. Sebab ya, mestilah wajib awal sedikit daripada azan subuh. Katakanlah azan subuh lagi 5 saat nak azan, dia dah niat, itu tak apa. Tapi kalau serentak di sisi mazhab Syafi'i, maka hukumnya tidak sah. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat untuk berpuasa pada malam keesokan hari nak berpuasa, iaitu sebelum, jikalau dia tidak berniat sebelum terbit fajar, maka Nabi kata fala siyama lahu, puasanya tidak sah. Ya, maksudnya itulah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baik, manakala disebutkan dunan nafli, manakala sunat tidak perlu, tak wajib. Kalau puasa sunat, katakanlah esok kita nak puasa Isnin, adakah kita wajib berniat pada malam hari? Tak wajib. Dia boleh berniat walaupun selepas subuh sekalipun, tapi dengan syarat tak makan apa-apa, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara sengaja.
Ini sebagai contoh yang boleh kita lihatlah ya, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW datang ke rumah salah seorang isteri Nabi SAW, tak silap saya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia datang jumpa Nabi, Nabi datang jumpa dia, adakah ada makanan yang boleh kita makan? Dia lepas subuh, lepas Nabi salat subuh dekat Masjid Nabawi, Nabi balik rumah, ada tak benda nak makan? Maka Sayyidah Aisyah kata, tak ada apa-apa kat rumah, tak boleh nak berasap, tak ada makanan hari ni. Maksudnya cerita zuhudnya hidup Nabi SAW. Maka Nabi kata, inni saim, aku berpuasa. Maksudnya Nabi berniat, lafaz niat tu, ataupun Nabi mengkhabarkan tentang dia berpuasa pada ketika itu. Menunjukkan bahawa puasa sunat boleh berniat walaupun selepas terbit fajar. Asal dia kata tujzi'uhu niyyatuhu qabla zawal, iaitu sah niatnya, iaitu niat puasa sunat selagi mana sebelum masuk waktu zuhur. Ya, katakanlah dia tak makan daripada malam tadi sampai zuhur, lepas zuhur masuk dia tak makan, hari ni alamak, daripada tak makan sampai zuhur ni lebih baik aku niat puasa Khamis. Tak boleh. Selagi mana belum masuk azan subuh, azan zuhur, dia boleh berniat. Pasal apa? Dalil Nabi berniat puasa selepas subuh. Nabi bertanya pada isteri Nabi, ada makanan tak? Tak ada makanan. Kalau macam tu aku puasa lah. Dan Nabi kata aku berpuasa tu, ya, iaitu ketika mana waktu sudah syuruk. Tapi kalau puasa fardu tak boleh. Katakanlah kita sedar-sedar, alamak terlupa nak niat. Alamak, tak aku niat sekarang lah, lepas subuh, tak sah. Ya, maka dia dikira puasa tidak sah, dia kena qada. Tapi kalau puasa sunat mesti, sebab apa? Dua dalil yang berbeza. Dan kalau ikut dalam bab ibadat ni, ibadah sunat lebih ringan hukumnya, lebih ringan pentaklifannya berbanding dengan solat ibadah yang wajib. Contoh solat sunat boleh duduk walaupun tak sakit, tapi pahala je separuh lah. Tapi kalau solat fardu kena berdiri selagi mampu, tak boleh sengaja-sengaja kalau kita nak solat duduk. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada permasalahan disebut dalam kitab, macam mana seseorang itu dibangun pada hari Isnin. Isnin disunatkan berpuasa, sebab apa? Nabi suka berpuasa pada Isnin Khamis, itu rutin mingguan Nabi berpuasa. Jadi Nabi dia bangun-bangun, dia makan, dia bangun tidur, dia makan nasi, dia makan tu, dia makan ni. Sedar-sedar lepas makan tu, ya Allah, hari ni hari Isnin lah, dia lupa hari nak puasa. Boleh tak dia niat berpuasa ketika itu? Yes, boleh. Boleh. Paling senang kalau nak rujuk bab ni, paling senang lah kalau tuan-tuan boleh nampak, tengok dalam kitab Taqrirat Sadidah. Itu saya terbaca. Tapi dalam kitab-kitab yang Madam Muqdin Muhtaj, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, macam-macam lagi pun ada sebut perkara ini. Ya, dia bangun-bangun subuh tu, lepas subuh tu dia makan. Alamak, hari ni Senin, hari ni Khamis, hari ni hari Arafah, hari Ashura, alamak lupa pula, dah termakan pula ni. Boleh tak ada niat? Boleh. Sebab apa? Dia makan pagi tu, dia tak tahu, dia terlupa hari tu hari puasa sunat. Asalkan bukan sengaja. Dia tahu hari tu hari puasa Ashura, dia bangun makan dulu, makan, lepas tu niat. Itu tak boleh. Sebab apa? Dia memang tahu hari tu disunatkan puasa, kenapa makan? Tak boleh. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey. Baik. Okey. Yang seterusnya, wa yajibu ta'yinu aidan dunal fardiyati fil fardi. Dia kata diwajibkan menentukan jenis puasa tanpa meletakkan fardu pada puasa fardu. Maksudnya, kalau kita nak berpuasa, wajib puasa Ramadan itu kita tentukan jenis puasanya. Tak boleh saja aku puasa besok, tak boleh. Ya. Tapi kalau dia nak kata saja aku puasa Ramadan esok hari, sah. Ya. Ada soalan ni, saya baca soalan takut terlepas. Maksud ada soalan beberapa kali buat baru dikira sebagai rutin. Bagaimana masalah puasa sunat tadi? Ini yang sudah berpuasa biasa, maksudnya puasa sunat, dia tak semestinya rutin. Ya. Dia memang kita tahu nak berpuasa sekalipun, tapi kita termakan. Dia tak semestinya rutin. Ya. Baik. Yang mana disebut ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang rutin ni kalau puasa yang selepas paruh daripada Syaban, itu saja. Ya. Baik, wajib menetapkan jenis puasa.
Maksudnya tak boleh kata sahaja aku puasa esok hari. Tak boleh. Ya. Maka dalam hal ini wajib dia mengatakan sahaja aku puasa Ramadan. Dan tanpa memerlukan dia letak fardiyah. Maksudnya tak perlu niat fardu. Sahaja aku puasa fardu Ramadan. Itu lebih afdal. Tapi kalau dia nak kata sahaja aku puasa Ramadan esok hari, sudah mencukupi. Pasal apa? Ramadan tu memang dia dah fardu. Memang sudah diketahui, memang kita ni dalam erti kata al-ma'lum minad din bid-darurah. Benda yang sudah diketahui. Tak mungkin budak-budak kecil pun tahu. Budak kecil pun tahu, dan benda ini dikira sebagai amalan fardu. Macam jugalah kalau kita niat solat zuhur. Bila solat zuhur ni kita terfikir benda macam tu, niat dia sahaja aku solat tak, kalau zuhur yes, zuhur kena letak fardu. Minta maaf. Sebab apa? Sebab nak bezakan antara sunat zuhur dengan fardu zuhur. Jadi kalau kita nak solat sahaja aku solat fardu zuhur, okey, cukup. Manakala ba'diyah qabliyah sahaja aku solat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Perlu tak tulis sunat ba'diyah, tak payah. Sebab apa? Ba'diyah qabliyah memang secara zatnya memang sunat, ataupun solat tu tatawwu', bukan solat yang wajib. Baik, inilah yang mana dikatakan wajib menentukan jenis puasa. Begitu juga menentukan jenis puasa seperti puasa nazar. Kalau kita ada puasa nazar, kita kata puasa nazar selama sehari, wajib. Ataupun puasa kafarah, ataupun besok kita nak puasa kafarah kan. Kalau tak niat sahaja aku puasa kafarah esok hari, maka tidak sah kalau kita tak tentukan jenisnya. Manakala disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, solat sunat, manakala puasa sunat disunatkan menentukan jenis. Disunatkan, iaitu sahaja aku puasa sunat Isnin, sahaja aku puasa Isnin, sahaja aku puasa Khamis, sahaja aku puasa Istisqa, sahaja aku puasa hari Arafah, disunatkan. Tapi dalam hal ini kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama, adakah wajib ta'yin ataupun menentukan jenis puasa bagi puasa sunat? Tak wajib, diharuskan. Contoh, kalau besok hari Senin kita nak puasa, besok nak puasa lah, sah tak? Sah. Atau besok hari Arafah, besok hari Arafah, besok nak puasa hari Arafah lah. Ataupun besok saya nak puasa lah, atau besok saya nak puasa sunat, sah tak? Sah. Tapi disunatkan menentukan jenis puasa. Sebab dia, kita akan sambung selepas ini. Sebab apa? Tempat saya sekarang ni sedang azan Isyak. Kita bagi laluan azan dahulu. Wallahu a'lam.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesetiaan tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya. Ada satu soalan, dia kata, Ustaz, bagaimana kalau berpuasa sehari dari awal dengan dakwaan dia dah nampak dia tak nak ikut pemerintah? Zaman sekarang ulama berfatwa untuk kesatuan umat Islam, untuk mengelakkan daripada perpecahan, maka wajib ikut pemerintah. Itu fatwa sekarang lah. Ya. Maksudnya zaman sekarang ada teknologi, kita tak berpandukan teknologi. Kalau kita tengok zaman sekarang ni ruqyah pakai teropong, lagi jelas, lagi yakini. Kita pakai apa? Kita pakai handset, kurang diyakini. Maksudnya pemerintah lebih diyakini, maka wajib diikut mereka yang lebih diyakini. Tambah lagi, kita ni hanya ikut ruqyah, tapi kalau kerajaan, pemerintah, diikut dua, hisab dengan ruqyah. Lebih berhati-hati, lebih padat dan lebih mantap. So dalam hal ini, kalau kita lihat dari segi sudut kesatuan umat Islam, tidak, kita nak mengelakkan perpecahan dan mengelakkan fitnah, maka wajib menurut pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan juga para pemimpin. Maksudnya, selagi mana tidak memerintahkan perkara yang berlanggar dengan syarak, sama ada kita suka ataupun tak suka. Nabi kata, pemerintah suruh kita buat, kita kena buat. Sama ada suka atau tidak, itu belakang cerita. Itu lain cerita mana kita ni tetap juga wajib kita. Betul ke Ustaz? Saya macam pernah dengar ada orang cakap, kalau kita niat puasa sunat dan separuh hari dari puasa kita, batalkah puasa tersebut? Betul ke kena ganti balik puasa tu? Baik, kalau kita batalkan puasa sunat, tak wajib ganti. Ya. Yang kalau kita, maksudnya kalau kita dah start puasa sunat, kita sengaja batal, tengah puasa sunat tiba-tiba nampak cendol tepi jalan, batalkan lah, tak apa. Hukumnya makruh saja, dia tidak haram. Manakala kalau kita dah puasa fardu, katakanlah puasa qada, puasa kafarah, tiba-tiba nampak ABC kat sebelah, batalkan. Haram kita membatalkan puasa yang fardu, dan seluruh amalan yang fardu kita batalkan, hukumnya adalah haram, ya. Tapi batalkan amalan fardu tak wajib qada. Apatah lagi kalau kita batalkan puasa yang kita puasa fardu, contoh puasa qada, kita tengah niat puasa qada, kita batalkan dengan sendiri, tak wajib qada. Apatah lagi puasa sunat, tak payah qada, ya. Wallahu alam. Baik, kita teruskan. Okey, jadi puasa yang mana kita lihat, manakala puasa sunat disunatkan menetapkan jenis. Kalau besok nak puasa Isnin, sahaja ke puasa sunat Isnin. Kalau nak puasa Khamis, sahaja ke puasa hari Khamis, disunatkan. Tapi kalau kita tak niat ataupun tak tentukan jenis, besok hari Khamis, besok nak puasa sunat lah, boleh tak? Boleh, ya. Cuma disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, makna wujub ta'yin fi nafal al-madhkur bi qismaihi annahu bin nisbati li adzawatil mahthus. Maksudnya, kalau kita niat dengan menentukan jenis, dia lebih afdal dan untuk mendapatkan ganjaran khusus. Maksudnya, kalau kita nak dapat ganjaran puasa Isnin, niat puasa Isnin, ya. Tapi kalau kita tak niat puasa Isnin, kita dapat puasa mutlak, puasa sunat saja. Itu yang disebutkan lihiyazati athawabil makhsus, untuk mendapatkan puasa yang Abu Fatih, kalau kita puasa ganti untuk orang telah mati, boleh tak kita batalkan puasa? Ya. Baik, kalau puasa tu sunat ke atas kita, boleh kita batalkan. Tapi kalau fardu ke atas kita, kita tak boleh batalkan. Dia fardu atau tidak, nanti kita bincangkan. Macam mana boleh fardu kepada anak itu untuk menggantikan ataupun sunat, maka kita bincangkan nanti kemudian, ya. Kalau tidak, tak habis kitab ni, minta maaf. Ya. Apa ni? Boleh Ustaz terangkan tentang hukum air sabil? Kita sudah bincangkan pada perbincangan lepas.
prioriti kita bagi bab puasa ni. Jadi air sabil ni nantilah insya-Allah, ataupun air musabbal. Ya, wallahu alam. Baik. Okey. Jadi puasa sunat disunatkan letakkan jenis untuk mendapat pahala khusus. Kalau tidak dapat pahala puasa sunat mutlak. Ya. Baik. Okey. Jadi kalau puasa fardu wajib tentukan jenis. Ramadan, nazar ataupun sebaliknya. Ya. Manakala sunat tak tentukan jenis tidak mengapa, tapi tak dapat pahala puasa khusus tersebut. Baik, manakala yang kedua pula dia kata athani al-imsaku 'anil jima'i 'amdan an istimna'i, ya, wa an istimna'i. Yang kedua iaitu menahan diri daripada jima'. Jima' iaitu hubungan kelamin, sama ada halal ataupun tidak. Disebutkan wa illam yunzil ijma'an, walaupun tidak walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ya. Maksudnya sekadar jima', sekadar mencelup kemaluan dalam kemaluan isteri, ataupun berzina, masuk ke dalam kemaluan, ataupun masuk dalam mana-mana kemaluan lah. Even sekalipun kalau dia wali'adzubillah, kalau dia berhomoseksual, sama juga, tetap juga membatalkan walaupun tidak keluar air mani. Ya. Maksudnya amdan, secara sengaja. Secara sengaja ni maksudnya bukan dipaksa. Katakanlah wanita tu wali'adzubillah diperkosa ketika siang Ramadan, puasanya tidak batal, maka yang memperkosa tu batal puasanya. Ataupun katakanlah, ya, dalam ibarah-ibarah kitab dia kata kalau seorang suami sedang tidur, bila dia tidur tu kemaluan dia berdiri tegak lah. Minta maaf, kita bukan nak cerita lucah, tapi nak kasih faham. Ya. Jadi isteri datang terus memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan isteri itulah. Jadi dia sedar-sedar isteri dah masukkan kemaluan dia. Itu bukan kehendaknya, itu bukan disengajakan, tapi adalah kesengajaan isterinya. Maka dia tak batal puasa dan tak kena bayar kafarah. Melainkan bila isteri dah masukkan, dia makin layan pula, dia teruskan. Itu tak boleh. Kalau dia teruskan, maka batal puasanya dan wajib membayar kafarah. Kalau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunat, batal puasa dia. Ataupun puasa qada, batal puasanya. Ya. Kalau dia sedar-sedar, isteri dah tengok, isteri dah atas badan dia, kemaluan dalam kemaluan isteri dia, dia kena tolak isteri cepat kalau tak nak batal. Kalau dia layan aja terus, maka hukumnya membatalkan puasa. Ya, dan begitu juga wa anil istimna, begitunya beronani. Ya, apakah yang masuk al-istimna? Wa an ta'ammudil izali bilamsin aw lima yanqudu lamsuhu al-wudu'a. Maksudnya yang disebutkan di sini tuan-tuan iaitu beronani, yang mana mengeluarkan air mani dengan sengaja, iaitu dengan sentuhan yang membatal wuduk. Maksudnya dia beronani dengan menggunakan tangan dia. Contoh sama ada lelaki ataupun perempuan sehingga keluar air maninya. Tapi kalau dia beronani sehingga sekadar tidak keluarkan air mani, tidak membatalkan. Ya, ataupun wanita dia beronani, dia sama ada permukaan ke, dia gosok dan sebagainya, ataupun memasukkan benda-benda dalam kemaluannya, batal. Contoh dia minta maaf, bukan kita nak cerita lucah, contohnya dia ambil timun, dia masukkan dalam kemaluannya. Kalau perempuan, batal, tetap batal walaupun tak keluar air mani sekalipun. Sebab apa? Masukkan dalam rongga terbuka, kira batal. Katakanlah perempuan ni dia sekadar gosok pada permukaan dia, gosok pada permukaan sehinggalah pada batinnya sedikit, sehinggalah keluar air mani, batal. Maksudnya itu dinamakan beronani, hukumnya batal wuduk, yang mana disebutkan oleh para ulama, ya, kalau jima sekadar masuk kemaluan dalam kemaluan wanita, ataupun berhomoseksual, batal. Ataupun dia wali'adzubillah mengadakan hubungan seksual dengan binatang, tetap juga batal, tapi hukumnya dosa besar. Ya. Baik. Jadi apabila disebutkan di sini apakah batal? Ya, batal. Beronani hukumnya adalah batal secara jumhur para ulama. Ya. Cuma di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat daripada ibarah ni, kita juga dalam Hasyiat Tirmizi ada khilaf di antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar, kalau dia beronani dengan hail, berlapik, tidak batal. Katakanlah dia beronani pakai kain, contohnya dia tak buka kainnya, dia beronani dengan menggunakan kain pelikat, keluar air mani, tidak batal di sisi Imam Ibnu Hajar. Manakala Imam Ramli sama ada memakai
kain lapik ataupun tidak, tetap batal. Ya, tapi dalam hal ni kalau saya nak fatwakan, fatwa dulu sekali lah, maksudnya fatwa Imam Ramli lebih berhati-hati. Maksudnya apa, saya cerita ni untuk menyatakan tentang khilaf di dalam mazhab Syafi'i. Kedua-duanya muktamad, tapi kalau kita nak cerita ke budak-budak muda ni, baik kita cerita yang lebih berhati-hati. Pasal apa? Kalau kita ceritakan tentang hukum tanpa kita mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, takut orang yang bersenar lenang, mengambil mudah, dia akan menggunakan keringanan dalam pendapat mazhab ni untuk kesenangan dia. Kalau kita kata ada pendapat yang terpencil, pendapat segelintir ulama yang mengatakan beronani tidak membatalkan puasa, jadi senanglah budak-budak ni siang Ramadan pun dibuka video lucah yang senang nak dapat kat online sekarang ni, dia beronani. Tak batal lah. Ini sangat bahaya. Maka janganlah, kalaupun kita belajar perbandingan mazhab sekalipun, janganlah kita sebarkan pendapat-pendapat yang agak terpencil, pendapat-pendapat yang boleh membawa kemudaratan. Biarlah siang Ramadan tu mereka berpuasa, betul-betul berpuasa. Kalau dulunya memang suka tengok filem-filem lucah ni, biarlah pada Ramadan tu mereka terdidik dengan memberhentikan benda-benda begitu. Ya. Baik, Ustaz, adakah wajib bayar fidyah bagi yang batal puasa kerana onani? Tidak. Ya, tak ada kena kafarah. Kalau kafarah yang berjima saja, puasa iaitu 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia membatalkan puasa dengan beronani, tidak bayar fidyah. Cuma kena bayar fidyah kalau dia buat haji. Ketika berihram dia beronani, maka dia wajib kena bayar fidyah. Itu bab haji lah. Puasa tidak dikenakan apa-apa. Ya, cuma berdosa, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kena qada puasa balik. Ya. Dan kita ingat, sebelum saya nak menghabiskan ni tuan-tuan, tapi Ustaz baca ibarah sikit tapi sejam. Inilah talaki nama dia tuan-tuan. Ya, baca ibarah sikit tapi penjelasan ni panjang. Itulah talaki. Kalau nak baca ibarah sikit, penjelasan lebih kurang, itu kuliah maghrib nama dia. Ya, tapi kita nak sebutkanlah. Jadi bab qada ni, siapa yang membatalkan dengan sengaja, dia wajib qada pada Syawal yang kedua. Tapi kalau yang qada puasa disebabkan puasa itu terbatal, bukan kesalahan dia sebab sakit ke, haid nifas ke, dia boleh tangguhkan qadanya sebelum masuk Ramadan yang baru. Nampak tu? Ya, pesan pada orang yang malas puasa, alah tak apa, dia makan yang sengaja, bukan sakit pun, bukan disebabkan keuzuran, tapi dia sengaja batalkan puasa, dia wajib qada pada Syawal yang kedua. Lagi dia tangguh, berdosa. Sebulan tangguh, sebulan berdosa. 2 bulan tangguh, 2 bulan berdosa. Ini peringatan. Walaupun tak masuk bab qada, saya cerita awal-awal. Kasih pesan pada anak-anak muda ni ataupun orang tua yang malas puasa, berbuka puasa tanpa keuzuran, kalau nak qada lepas raya lah. Raya 2 Ramadan. 2 Syawal lah kena qada dah. Nampak tu? Ya. Baik. Ini yang disebutkan dalam fiqh. Manakala air mani keluar disebabkan berkhayal, disebabkan melihat, ataupun disebabkan memeluk isteri dengan kain lapik, tidak batal. Contoh duduk berfikir berkhayal, seks, keluar air mani, tidak batal. Begitu juga dengan melihat. Contoh dia melihat video lucah tanpa beronani, tanpa menggunakan kain, tanpa menggunakan tangan, keluar air mani, tak batal. Ataupun dia peluk isteri dia, ataupun dia peluk girlfriend dia. Kalau peluk isteri halal. Ya, tapi kalau peluk girlfriend dalam keadaan yang berlapik, dua-dua pakai baju, ataupun salah seorang pakai baju, ya, maka keluar air mani tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia peluk isterinya dalam keadaan tanpa lapik, dia tak lapik, isteri tak berlapik, dia peluk saja, peluk, tiba-tiba keluar air mani, sama dia ataupun isteri dia, maka batal puasanya. Itu bezanya, ya. Okey. Begitu juga, ya, idza mubasyarata kal ihtilam. Begitu juga tidak batal puasa kalau dia bermimpi berzina ataupun bermimpi berhubungan seks ketika dalam mimpi. Itu tidak membatalkan. Yang mimpi kalau seks pada yang hakikinya. Ya. Baik. Yang ketiga, kita ambil yang ketiga, yang keempat lah. Yang ketiga, al-imsak anil istiqa'ah wala yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyarin. Maksudnya yang ketiga, syarat sah puasa ketiga, menahan diri daripada memuntahkan. Ya. Ada soalan sebelum kita masukkan terus. Kalau dia sengaja juga tengok benda lucah, tertengok benda lucah,
sampai keluar air mani, batalkah tidak? Saya dah jawab tadi dah kan. Kenapa tanya lagi? Ya. Kalau dia tengok dengan sengaja, maksudnya tengok sengaja ataupun tidak keluar air mani. Kalau tengok dengan sengaja, oh seksinya keluar air mani, tak batal. Ya, sebab dia bukan beronat tapi berdosa besar. Pasal apa? Benda ni hampir kepada zina, berdosa yang kena taubat nasuha, tuan-tuan. Ya. Apatah lagi kalau tengok tak sengaja, dia tengok pop, oh alamak, tengok upin ipin keluar air mani, tak batal lah. Tengok ataupun benda terlucah, ini maksudnya yang sengaja. Bukan kita kata tengok dengan sengaja keluar air mani tidak membatalkan puasa. Bukan kita memberi lesen untuk supaya boleh tengok, no, tetap haram. Cuma hukum batal atau tidak itu sahaja, ya. Baik. Yang ketiga, al-imsak anil istiqa'ah, ya, iaitu menahan diri daripada muntah. Iaitu maksudnya jikalau dia memuntahkan diri amidan aliman mukhtaran, secara sengaja dan sengaja mengetahui tentang hukum haramnya, dan secara pilihannya sendiri. Maksudnya tiga ni, kalau dia memuntahkan dalam keadaan sengaja, batal. Dan kedua, mestilah dia mengetahui bahawa memuntahkan makanan yang dimakan ataupun air apa saja dalam perut dengan sengaja batal puasa ataupun haram ketika berpuasa. Dan ketiga, bukan secara paksa. Kata kalau ada orang dia ambil pistol, kau tak muntah ni ketika itu siang Ramadan, letak pistol. Kalau kau tak muntah, aku tembak kau. Dia terpaksa muntahkan apa dalam perut dia, maka tak batal puasa. So, maksudnya dia muntahkan dengan sengaja dalam keadaan dia sengaja. Kedua, dalam dia ketahui bahawa memuntahkan tu haram dan membatalkan puasa. Dan ketiga, bukan dipaksa tapi kehendak diri sendiri. Ya, tapi kalau dia memuntahkan sebab tak tahu, tak pernah belajar, ataupun baru masuk Islam, ataupun tempat dia tu tak ada ulama, ya, maka dia muntah dengan sengaja tu tidak dikira sebagai membatalkan puasa. Pasal apa? Dia tak tahu. Ya. Baik. Pasal apa? Sebab ada hadis Nabi SAW. Nabi kata, man dhara'ahu al-qai'u ay ghalabahu wa huwa sha'im falaysa alaihi qada wa man istasqa wa man istaqa'a falyaqdi. Dan Nabi kata, sesiapa yang termuntah dengan sengaja dalam keadaan dia itu berpuasa, maka dia tidak perlu qada, Nabi kata. Dan sesiapa yang sengaja memuntahkan, falyaqdi, Nabi kata hendaklah dia mengqadanya. Jadi ini tauqifi daripada Nabi. Nabi sebut, kenapa muntahkan batal puasa? Kan bukankah puasa menelan kalau memasukkan dalam badan itu batal? Tapi sebab ini adalah perintah Nabi SAW. Tak boleh kita nak bincangkan, tak dapat kita nak bincangkan dari segi sudut hukum logik akal. Logik akal tak dapat kita nak bincangkan, tapi sebab Nabi perintah, Nabi kata, kita ikut dan taat sahaja, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ni panjang. Yang keempat ni panjang. Jadi kita stop sini dululah. Sebab apa? Dia masuk menahan diri daripada objek masuk ke dalam, jauh dalam batin badan kita. Ini perbincangan, kalau kita bincangkan dia mengambil masa dalam setengah jam ataupun lebih daripada itu. Jadi insya-Allah kita akan tangguh sampai ke 3 perkara yang sah berpuasa ini, dan kita buka kalau ada soalan lah, kalau siapa nak bertanya soalan, ya. Ya. Baik, kita ulang sekali imbas yang mana disebutkan setakat ini. Dia ada 7, kita baru bincangkan 3 saja. Yang lagi 4 insya-Allah boleh habis pada keesokan hari, iaitu siri yang ketiga, iaitu sahnya puasa, iaitu ada beberapa syarat, iaitu 7. Kita baru bincangkan 3. Pertama iaitu niat, sudah kita bincangkan tadi, ya. Dan kedua, ya, menahan diri daripada berjima' dan begitu juga beronani. Dan ketiga, menahan diri daripada muntah dengan sengaja, dengan mengetahui benda itu haram dan tidak boleh dilakukan, dan dalam keadaan tidak dipaksa, ya. Baik, ada soalan, ya Ustaz, macam mana nak faham hadis? Dia kata apa ni? Ya Ustaz, macam mana nak faham hadis yang ada sahabat jumpa Nabi, dia kata, binasalah aku, sebab telah berjimat pada siang Ramadan. Ya, bagaimana pandangan mazhab bahawa jima' tak sengaja itu dimaafkan? Baik. Ya, hadis ni dia cerita pasal ada seorang lelaki, dia jumpa Nabi. Kata, wahai Rasulullah, aku binasalah aku. Maksudnya apa? Dia berjima' dengan isteri dengan sengaja pada siang Ramadan. Ya. Maka di sini dengan sengaja
maka Nabi kata hendaklah dia membebaskan seorang hamba mukmin. Dia kata tak ada duit. Dan begitu juga hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia kata dia tak mampu, dia dah tua, dia tak sihat. Dan ketiga, hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya. Jadi ijma' ulama yang sesiapa yang berjima' pada siang hari Ramadan, dia wajib membayar kafarah. Ini ijma'. Ya. Cuma khilaf di kalangan para ulama kalau tidak sengaja. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau berjima' di siang hari Ramadan dengan tidak sengaja, tidak membatalkan puasa dan tidak wajib membayar kafarah. Tapi mazhab lain seperti mazhab Hanbali kata sengaja tak sengaja tetap batal dan tetap kena bayar kafarah. Itu khilaf. Dan khilaf di kalangan para ulama iaitu siapakah yang wajib membayar yang puasa bayar kafarah, adakah suami saja ke ataupun isteri, suami isteri? Maka di sini ulama kata suami secara ijma'. Mana-mana mazhab kata suami kena bayar. Iaitu dia kena puasa. Sebab sekarang ni nak bebaskan hamba tak ada. Tapi dia mestilah berpuasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh miss. Kalau miss 1 hari kena start balik. Kecuali kalau ada keuzuran. Ya. Baik. Yang seterusnya kalau kita tengok dalam hal ni isteri wajib puasa tak? Khilaf di kalangan para ulama. Yang mana dalam mazhab Syafi'i isteri tak wajib untuk berpuasa ataupun membayar kafarah. Pasal apa? Sebab hadis yang disebutkan ini hanya disebutkan tentang Nabi SAW perintahkan suami saja. Nabi suruh dia puasa, Nabi suruh dia bebaskan hamba, Nabi suruh dia puasa, Nabi suruh dia bayar fidyah. Nabi tak kata balik kau dengan bini kau kena buat macam tak. Tapi zahir hadis Imam Syafi'i kata sebab Nabi SAW perintah suami saja. So kalau yang berjima' pada siang hari Ramadan, maka wajib bayar kafarah hanya suami saja, bukan isteri. Tapi ada mazhab mengatakan si isteri pun kena bayar sekali. Bagaimana pula dengan haid? Habis langgar, tak apa. Haid tu jangan puasa, betul sambung balik lepas haid. Itu pendapat mazhab lain lah, wallahu alam. Ya, tentang matlak. Matlak berbeza. Matlak berbeza ni tempat timbul bulan yang berbeza. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia ikut jaraknya lebih kurang 24 farsakh, lebih kurang dalam 100 lebih kilometer. Macam sinilah Kuala Lumpur, kiralah daripada Sempadan tu ke Sempadan tu lebih tak 130 kilometer. Itu kalau lebih daripada 130 ke 40 itu berlainan matlak. So berbeza matlak, dia boleh berbeza hari puasa ikut ru'yah. Kalau tempat matlak A nampak, B tak nampak, so B tak wajib ikut A sebab berlainan matlak. Tapi kalau matlak yang sama, contoh Negeri Sembilan dengan Melaka, matlak dia sama. So kalau Negeri Sembilan nampak, Melaka wajib puasa. Itu yang disebutkan dari segi sudut hukum matlak secara ringkaslah. Kalau nak tahu boleh tengok pada perbincangan yang lepas. Ataupun kita nak tengok lebih senang lah sekarang ni ya. Perbezaan matlak kita tengok waktu solat tu bila. Sama tak? Kalau waktu solat tu sama negeri ni dengan negeri tu, maksudnya matlak dia sama lebih kurang lah. Ya, maksudnya ikut pendapat Imam Zakaria Al-Ansari. Kata perbezaan matlak ni mestilah dikira ahli hisab, ahli bintang yang mengetahui perbezaan terbit dan terbenam matahari dan terbitnya bulan. Nampak tu ya? Boleh rujuk pada yang A tu. Ya. Ada soalan dia tanya apa lagi. Kat sini boleh tengok. Oh ya. Pukul 9 dah. Kita pun nak solat. Bab matlak dah bincang dah, boleh tengok yang lepas. Dan ada juga pembetulan kesilapan saya betulkan pada siri yang kedua. Si mati ada fidyah yang masih tak bayar. Bila mana harta si mati nak dibagi pada waris, ingin ganti fidyah. Okey, kalau dia ada hutang puasa, fidyah ke, puasa nazar ke, puasa Ramadan ke, sebelum harta si mati itu dibahagikan pada ahli waris, wajib dibayar fidyah dulu. Kalau tak nak bayar fidyah, wajib, katakanlah si waris kata tak payahlah duit ni kita bagi-bagilah, tak payah kita bayar fidyah. Maksudnya kena ada ahli waris yang tolong puasakan. Okey. Baik, jika seorang lelaki itu nak bayar kafarah dengan memberi makan kepada fakir, perlukah dia sahkan betul-betul orang itu fakir miskin? Kalau dia nak bayar kafarah, dia tak boleh terus bagi makan, dia kena puasa dulu 2 bulan. Dalam kitab fiqh manhaji, dalam kitab Taqrirat Sadidah,
Begitu juga dalam fatwa Darul Ifta, fatwa kebangsaan, nak pastikan dia tak boleh puasa 2 bulan, kena dapat surat doktor. Doktor tu pastikan dia tak bagi rasuah. Doktor yang adil, cek kamu boleh puasa. So dia wajib puasa 2 bulan. Kecuali doktor dah sahkan ikut kesihatan, condition kamu tak berapa bagus, walaupun kamu tak sihat tapi reti pula nak berjimat siang Ramadan, sihat tak sihat jimat juga Ramadan. kan bahlul namanya tu. Kan, ya. Jadi doktor kata dia ni tak sihat, ada penyakit kencing manis yang kronik, gastrik yang kronik, tak boleh berpuasa. So barulah boleh berpindah untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orang wajibah kamilah menurut fatwa guru kami, Syekh Mustafa Al-Burah. Begitu juga kata Syekh Mustafa Nadwi, kalau zaman dulu secupak sekarang ni bagi wajibah kamilah, iaitu satu lauk makanan yang lengkap sempurna, iaitu lebih kurang satu orang RM10. Kalau 60 orang RM600. Bagi dekat bagi sendiri ke ataupun lebih afdal bagi dekat lembaga zakat Selangor ataupun wilayah, wallahu alam. Okey. Baik, habis insya-Allah. Besok kita akan sambung sesi yang seterusnya. Moga-moga kita panjang umur dan murah rezeki, dan Allah selamatkan kita daripada wabak Covid, dan Allah bebaskan kita daripada malapetaka ini. Doa banyak-banyak pada Allah, salat hajat, munajat pada Allah, baca Al-Quran, zikir, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan adanya orang beriman seperti tuan-tuan ini, insya-Allah, ya, walaupun Malaysia ni ramai ahli maksiat dengan macam-macam perangai, dengan liberalnya, tapi ada orang-orang saleh seperti tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Moga-moga dengan doa tuan-tuan dan puan-puan Allah selamatkan Malaysia dan dunia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan? Last sekali. Maaf Ustaz, last soalan. Ini last betul ke last? Ya. Kalau makan lepas tu berjimat, kena kafarah tak Ustaz? Kena kafarah. Macam mana jawapan dia? Itu nantilah kita bincang, kita surprise sikit. Kalau bagi jawapan hari ni, okey, soalan dia Afiq Khan, dia kata, maaf Ustaz, last soalan, kalau makan lepas tu berjimat, ya, dia pergi, ataupun kata boleh tak Ustaz kalau dia pergi musafir jauh 2 marhalah lepas tu berjimat, boleh tak? Kena kafarah atau tidak? Jawapan dia, tunggu esok hari. Nak pastikan Afiq Khan ikut kelas saya datang besok, dan orang lain juga nak jawapan dia tahu kena kafarah atau tidak. Besok saya janji saya akan jawab, tapi kalau saya lupa tolong bagi reminder. Ya. Saya tak jawab dulu soalan Afiq Khan, saya tangguh pada esok hari, esok malam. InsyaAllah minta saya sihat, panjang umur, dan tuan-tuan juga minta sihat dan panjang umur. InsyaAllah kita bertemu pada keesokan hari. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa mahamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Afiq Khan, minta maaf ya. Dan juga semua minta maaf saja perangkap supaya datang kelas saya esok. Ala online je pun ya. InsyaAllah kita baca matan seterusnya. Matan Muqaddimah Hadramiyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.